kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui saat-saat getir waktu penghijrahan tersebut, Nabi telah singgah ke satu tempat dan Nabi telah membina sebuah masjid yang dinamakan Masjid Quba. Jadi apakah hikmahnya pembinaan masjid ini dalam Islam dan apakah pengimarahan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Asrul, terima kasih yang mulia Ustaz Haris, yang dihormati yang berhormat Tuan Haji Zaki dan seluruh ahli jabatan kuasa pentadbir, yang mulia kepada Ustaz Tuan Said dan seluruh imam-imam dan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Apa yang disoal oleh Ustaz Asrul tadi, ceritanya ada di atas kepala kita. Lama dah duduk di atas kepala kita. Cuma kita tak perasan. Sebab mungkin kita jarang tengok di atas. Ataupun tengok tapi tak boleh nak baca. Tu ada di atas. Tu dia. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu dia ayat tentang Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Inilah masjid yang dibinakan di atas ketakwaan pada hari awal kamu datang ke Madinah. Ahaqqu an taquma fihi, lebih berhak kamu sembahyang di dalamnya, kamu berdiri di dalamnya. Fihi, di dalamnya itu adanya laki-laki, adanya manusia, rijalun yuhibbuna an yatatahharu, yang mana mereka itu nak membersihkan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang bersih. Sebab itu saya suka bila saya pergi ke Quba baru ni, orang berniaga di tepi Quba dah tak ada. Dah tak ada Ustaz. Habis gerai-gerai dia jual tasbih, jual kurma, tak ada, tak lapang. Tak ada lah gerai-gerai apa semua. Maknanya dataran tu pergi terus ke masjid. Yang banyak burung pati. Lah, yang tu masalah. Sebab ada hak rajin bagi makan. Bila rajin bagi makan, burung pati datang, benda free. Kita mau kalau free datang. Tak pernah faham, tak faham sudah. Bila burung pati ada situ, taik dia banyak. Allah kata Masjid Quba tu bersih. Tak apalah. Takkan kita nak sembelih burung pati pula. Rezeki dia di situ. Sekarang ni Ustaz, ni mimbar mihrab Masjid Quba. Kalau kita keluar kat situ, pergi kat belah sini, bahagian tepi dia itu sedang didirikan, dibina dataran yang cantik Ustaz. Habislah hak sejarah-sejarah dulu, habislah. Cantik dia bagi luah. Dan saya pergi pada satu tanda dekat dataran tu, ada satu tanda marble tiles tu, tanda lain daripada tiles yang lain, lain daripada batu marmar yang lain. Ada 4 segi situ. Saya pun berdiri tengok lah. Tak buat apa saya dah marble. Di situlah satu tempat yang dipanggil telaga, yang Saidina Osman duk main cincin-cincin dia, cincin tu jatuh dalam telaga. Cincin yang jatuh tu cincin Nabi Muhammad yang bertulis Muhammad Rasulullah. Bacaan dia Muhammad Rasulullah, tapi tulisan pada cincin tu Allah Rasul Muhammad. Bacaan dia daripada bawah naik ke atas, Muhammad Rasulullah, cok Rasulullah, cok mohon Rasulullah.
Kalau Nabi nak hantar surat ke apa kan, Nabi cop gunakan cincin tu. Bila Nabi wafat, Abu Bakar pakai. Bila Abu Bakar tak ada, naik Umar, Umar pakai. Bila Umar mati, naik Sayyidina Uthman, Uthman pula pakai cincin tu. 7 tahun Sayyidina Uthman pakai. Dia pergi kat telaga tu, dia nak ambil wuduk apa semua ni, duk main-main, jatuh gelembung, jatuh dalam telaga. Oh, susah hati tuan-tuan. Cincin Nabi jatuh. Orang keluarkan air dia. 3 hari orang keringkan air daripada telaga. Dan tak jumpa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah hati Sayyidina Uthman. Tuan-tuan kena ingat, salah satu tanda kecintaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertabaruk dengan apa jua benda yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ambil wuduk, tuan-tuan, depa tak ada air wuduk Nabi. Air sembahyang Nabi ni tak ada. Bila bin Rabah ni tak ada, pergi bagi kat kawan-kawan ni. Pakak duk ambil, duk sapu muka, sapu badan. Yang mana tak dapat air wuduk Nabi, pakak duk berebut tangan sahabat yang dapat tu, pakak duk ambil pada tangan. Mereka sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Ali, dia gunting rambut Nabi Muhammad, rambut Nabi ni mereka pastikan tak jatuh ke tanah, pakak duk rebut rambut Nabi ni, buat balik seorang sikit. Sebab itu bila Sayyidina Khalid ibn Walid dia berperang, dalam waktu tu tuan-tuan, kopiah dia hilang. Kopiah yang dia duk pakai tu hilang. Dia minta orang tolong cari kepiah saya, tolong cari. Kepiah buruk je pun. Pasal apa yang dia cari sangat? Dia kata, dalam kepiah tu aku simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang pula dah kepiah. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam ayat 108 surah At-Taubah cerita tentang Masjid At-Taqwa ni. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibina asasnya pada ketakwaan. Namanya ialah Masjid Quba. Di situ ada tempat yang sangat bersejarah. Di belakangnya tempat rumah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Belakang Quba tu, belakang Masjid Quba tu rumah Sayyidina Ali. Bila Nabi pergi rumah Sayyidina Ali, Nabi tunggu Sayyidina Ali ke Fatimah ke, apa yang Nabi buat? Nabi akan sembahyang sunat dalam Masjid Quba. Dan Nabi akan pergi ke Masjid Quba pada hari Sabtu. Sama ada berjalan ataupun naik kenderaan unta dia. Kalau tak pergi hari Sabtu, Nabi akan pergi pada hari Isnin. Kalau hari Isnin Nabi tak pergi, Nabi pergi pada hari Khamis. Nabi pergi setiap minggu ke Masjid Quba. Pasal apa? Masjid Quba adalah masjid yang paling awal dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok kita sekarang 1444, itulah umur Masjid Quba, 1444 tahun. Nabi hijrah, Nabi sampai di situ, di situlah Nabi bina masjid yang pertama, dan tempoh pembinaan dia mengambil masa 4 hari. Dan orang yang mengusulkan supaya Nabi tolonglah Nabi, tempat duduk Nabi ni, tempat tinggal Nabi ni, boleh dah buat satu tempat untuk kami. Akhirnya dibuatkan masjid. 4 hari Nabi buat, daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ini tuan-tuan, maka hari Jumaat Nabi pergi masuk kepada Madinah. Tuan-tuan yang saya hormati, kenapa Masjid Quba begitu penting dalam kehidupan kita? Sebab Allah sebut Masjid Quba dalam Quran. Sesuatu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, maknanya benda tu hebat. Nama tuan-tuan kalau keluar dalam majalah sekolah pun bangga. Ni kita ni pelajar-pelajar ni, dulu sekolah, dulu pakai duk keluar majalah sekolah, pakai duk ambil gambar tegak dengan guru kelas. Ingat ada ustaz kan? Oh bangga. Kemudian dapat pula anugerah pula, keluar dalam majalah. Simpan majalah tu sampai sekarang. Termasuk yang simpan majalah tu Ustaz Mohsin, mana dia tu? Hilang dengan terbuh tajam dia tadi ni. Dia simpan gambar saya dengan dia tahun 1988 Ustaz. Duk ada lagi dia.
tahun 1988 saya wakil daerah pertandingan syarahan agama. Dia pula wakil daerah pertandingan tilawah Quran. Saya peringkat syarahan, saya wakil daerah. Dia pula peringkat bacaan Quran, taranum. Mana dia tu ada. Ingat baliklah tuan-tuan. Sampai sekarang duk bangga lagi tuan-tuan gambar tu. Dia banggalah sebab dalam gambar tu muka dia handsome. Dalam majalah tu pula gambar saya apa pun tak ada, duk muka lagu tuan. Aduh, sedih kalau saya tengok gambar tu, saya pun sedih tuan. Kalau keluar majalah sekolah pun kita bangga. Ni yang keluar dalam Quran ni. Sebab tu bila kita jumpa sesuatu yang Allah sebut dalam Quran, patut rasa bangga, rasa seronok, rasa besar. Kita kadang-kadang benda yang Allah sebut dalam Quran biasa. Mak, ni buah tin, makanlah. Durian tak ada. Dia tanya juga durian tak. Padahal buah tin tu buah dalam syurga, buah dalam Quran Allah sebut. Mai hari Jumaat besok, orang letak pisang kat tangga. Tengok. Mat, pisang mat. Aku naga aku makan pisang suri. Pisang tu Allah sebut dalam Quran. Makanlah tuan-tuan. Ada yang makan duk komplain. Pisang minggu lepas pisang, minggu ni pisang buat. So kurang-kurangnya dia bawa pisang yang dimakan. Kita ni ke hulu ke hilir bawa tak boleh makan buat apa? Tak pernah faham, tak faham dah. Besarkanlah buah ni, buah dalam Quran. Jangan duk kutuk orang hantar pisang. Pasal besok Ustaz Harimau 8 kotak. 8 kotak pula mai hantar pisang, Ustaz Kazim kata hantar pisang. Dah, saya cerita besarkan benda yang Allah sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ada benda yang jahat. Apa dia? Firaun. Firaun tu jahat tuan-tuan. Bila kita pergi tengok mumia-mumia, mayat-mayat Firaun, kita rasa apa? Ya Allah, takutnya orang ni dilaknat oleh Allah. Takutnya aku tengok Firaun ni, ya Allah, Allah laknat dia. Dulu tak boleh bawa kamera masuk dalam muzium tu. Curi-curi buat masuk dalam muzium nak ambil gambar Firaun. Minat tu. Dulu-dulu sorok-sorok. Takut polis Mesir tu rampak. Takutnya bukan takut pada Firaun. Takut pada Allah. Tinggi Firaun sama dengan aku. Besar dia sama dengan aku. Lawan Tuhan orang tua ni, ya Allah. Tuan-tuan oi, kena rasa macam tu. Serupalah Nabi Muhammad ini namanya ada dalam Quran, surah Muhammad. Perkataan Muhammad disebut 4 kali dalam Quran. Sekali disebut nama Ahmad, 4 kali disebut nama Muhammad. Sekali disebut nama Yasin, sekali disebut nama Toha. Macam-macam nama Nabi Muhammad. Ada 201 nama Nabi Muhammad. Tapi ada orang bila sebut Nabi Muhammad, dia buat bodoh. Dia buat bodoh. Yang dia besarkan Justin Bieber. La ilaha illallah. Yang Nabi ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni tuan-tuan, Wahuda. Sebab tu Nabi Muhammad ni nama di gelaran dia banyak. Salah satunya Al-Hadi, Al-Muqaffi. Disebut oleh Allah dalam Quran mulianya Nabi Muhammad. Ada setengah orang dia buat bodoh. Kamu tak datang ke malam ni ada ceramah Maulidur Rasul. Tak layak. Nah. Kenapa? Nabi Muhammad pun tak buat, engkau orang sibuk.
Kami buat sebab Allah muliakan Nabi, maka kami muliakan Nabi kami. Salah satu cara muliakan, kami berselawat, kami berhimpun, kami dengar ucapan, kami dengar syarahan tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya? Habis tu kau tak datang malam semalam, apa kau buat? Aku tengok Cristiano Ronaldo. Oh. Kalau aku menang, nasib baik menang. Apa faedah kau tengok Cristiano Ronaldo? Adakah dia sepupu kau? Dia pak saudara atau anak saudara awak? Saya tak minat Ronaldo. Ustaz jangan sebut MU. Saya Liverpool. Oh sudah tuan-tuan. Saya mau salah Ustaz. Saya mau salah. Faham Ustaz? 3 gol in 5 minutes. Wah, dahsyat. Ini penyakit kita tuan-tuan. Orang dah mengubah daripada figura Nabi Muhammad bertukar kepada figura player, football player, bertukar. Ni kempen dah buat Ustaz Asrul. Ya. Saksikan 64 perlawanan bertaraf dunia di rumah anda. Piala Dunia Qatar. 64 perlawanan tu dia. Dulu masa buat di Rusia, Piala Dunia ke di mana ke baru ni, sebelum tu dia mana saya lupa Ustaz. Rusia 2018. Peminat ni tuan ni. Ada orang kita PO Rusia, tambang berapa ringgit tak tahu. Tambang berapa ringgit tak tahu. Tiket berapa ringgit tak tahu, sanggup pi. Sokongan kepada Portugal. Berapa ribu habis? 20-30 ribu. 20-30 ribu yang kau habiskan itu tak ada faedah sekupang pun untuk akhirat awak. 30 ribu ni bagi dekat tu Pekemat ke apa kenama kan tak ni. Persatuan Mak Tafiz no, lagi ada faedah. 30 ribu ni tuan-tuan tampung anak-anak kita ni belajar. Hafal Quran, gini hafal Quran, lus tengkok. Tuan-tuan cuba tengok adik-adik kita, anak-anak kita ni hafal Quran. Depa hafal Quran bukan tegak. Bukan tegak tuan-tuan. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum min. Dia tak tegak. Dia mesti kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u, dia kena baca macam tu. Sebab tu kebanyakan budak tahfiz bila berjalan begini. Pasal apa hang goyang teruk sangat. 3 tahun aku duduk lagu ni kata. Allah tuan-tuan, habis depa ni tahfiz Mesir. Balik jadi ulama. Balik jadi tok guru, mengajar berjuta-juta orang. Daripada mana awak dapat belanja tambang? Derma 30 ribu. Daripada mana awak dapat yuran belajar di sana hari tu, belajar apa nama makan minum semua sana, yuran pengajian makan awak sana, sewa hostel lah apa benda, 30 ribu ada orang derma. Berapa tahun awak belajar? Saya ambil 3 tahun Ustaz, tambah satu lagi Ustaz, 4 tahun Ustaz. Berapa banyak perbelanjaan awak? Allah Ustaz, semuanya orang sedekah Ustaz. Orang yang sedekah, orang yang derma, orang yang berzakat, orang yang memberikan rezeki tadi, sedekah tadi, mereka juga mendapat pahala atas apa yang dia buat ni. Selepas tu dia jadi ulama, dia mengajar berjuta-juta orang. Orang yang sedekah tu pun dapat tuan-tuan berpanjangan pahala dia, ilmu yang dimanfaatkan. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Dia ada 2 di Madinah ni yang top masjid selain daripada masjid Jumaah lah, masjid Qisas lah, apa macam-macam tuan. 2 masjid yang besar ni, Masjid Quba satu, Masjid Nabawi satu. Masjid Nabi. Bila Nabi sampai ke Madinah, orang minta buat masjid dulu lah. Tanah mana? Tanah mana tuan-tuan nak buat? Orang ni kata Rasulullah saya lah, Rasulullah tanah saya lah, Rasulullah semua ni. Nabi diam. Nabi biar unta berjalan patah balik. Nabi kata hak mana unta tu stop, di situlah kita buat. Senang, tak ada bergaduh. Mai sahabat kata ya Rasulullah, ni tanah 2 anak yatim. Ni tanah ni kepunyaan 2 anak yatim. Nama dia Sahlu dan Suhail.
Macam mana ni Rasulullah, anak yatim ni? Nanti kami bincanglah macam mana nak buat. Tuan-tuan, di situ ada kubur, di situ ada pokok gharqad nama dia. Di situ ada bangunan yang buruk. Apa yang Nabi buat? Nabi kata, "Ustaz, aku pergi bincang dengan dua anak yatim ni." Tuan-tuan, anak-anak yatim dia kata, "Rasulullah, buatlah ambillah tanah ni." Oh, tak boleh. Nabi bagi dekat depa 10 dinar emas untuk jadikan tapak pembinaan Masjid Nabawi. Tuan-tuan, berapa million orang yang semayang di Masjid Nabawi sekarang? Sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang, dah berapa juta orang yang semayang di situ. Agak-agak berapa banyak pahala yang dapat pada mereka. Yang berwakaf, yang berinfak. Hebat tuan-tuan. Masjid Nabawi itu orang pergi berjuta-juta. Banyaknya pahala orang yang wakaf di situ. Banyaknya pahala orang yang infak tuan-tuan. Begitulah kadang-kadang kita tak nampak apa peluang yang kita boleh dapat untuk bawa ke hari kiamat. Salah satunya tuan-tuan, infak pada anak-anak kita ni. Infak pada sekolah agama, infak pada sekolah ni, mereka akan jadi alim ulama. Mereka akan sebarkan ilmu ke seluruh alam. Dapat banyak pahala tuan-tuan. Baik, jawapan kepada soalan. Baru nak masuk jawapan Ustaz. Dia kono jauh tuan. Saya bila tengok kumpulan qasidah ni saya seronok. Ya, seronok. Saya seronok apa? Seronok selawat. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambutlah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Subhanallah tuan-tuan, duduk saja selawat. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi duduk, apa yang Nabi buat, sahabat-sahabat ni tuan-tuan minta keberkatan ada di situ. Sebab tu Nabi Muhammad pernah tidur di rumah seorang sahabat, tidur tengah hari tuan-tuan, dalam keadaan panas, peluk Rasulullah. Peluk. Sahabat ni kutip peluk Rasulullah, simpan dalam botol. Nabi terjaga. Nabi tanya, apa kau buat? Saya simpan peluk Rasulullah untuk saya dan anak-anak saya. Wangi peluk, lebih wangi daripada bau kasturi. Peluk Rasulullah. Cuba tengok peluk kita. Bila angkat takbir tu, orang sebelah tak bernafas. Tak percaya tengok sembahyang imam besok. Allah, orang sebelah menangkap Sebab tu abang-abang adik-adik pakailah minyak wangi. Rasulullah suka masuk masjid. Sunnah Nabi pakai wangi-wangian. Masjid tempat wangi-wangian. Nama dia apa? Mutahharun, bersih. Ni rupa ramai yang sujud di kapet tahan nafas. Tu imam apa kejadah dia lama pula lah, doa tang apa pula sujud takhir ni. Doa nak mikah lain ke apa? Lama kita tak pernah bau. Hang tak pernah vacuum ke? Tak pernah cuci kapet. Tu belum masuk lagi tuan-tuan pergi ke tandas. Allah tuan-tuan, oi tandas hak pintu tak ada. Kita nak kelang kabut nak masuk cari pintu tak ada. Lah tak ada pintu pula dah. Cari pula duk tang mana? Rupa di luar, usung pula masuk tuan-tuan. Lekat kerajang kaki satu, buka paip satu, tekan ke kangkang dalam jamban tu.
Oi, tuan-tuan, dua benda yang Allah sebut dalam ayat 108 surah At-Taubah. Yang pertama, pembinaan masjid itu berasaskan pada takwa. Bukan berasaskan nak lawan masjid sana, nak lawan besar masjid sini, nak lawan hebat masjid sana. Tak. Berdasarkan kepada ketakwaan. Kalau besar cantik saja, tak imarah macam masjid tuan-tuan ni, tak guna. Kita nak masjid yang hebat macam masjid kita ni dan imarah. Tadi tuan-tuan, Ustaz apa Syafiq tadi ya? Pengurusi nama apa Ustaz apa? Ustaz Syafiq. Dia terangkan, ni nama dia Masjid Qomat. Mula yo. Kuliah maghrib tiap-tiap malam, kuliah subuh, belum masuk lagi main apa nama, semuanya ada di masjid. Yang ni yang kita nak. Ada setengah masjid tuan-tuan besar, tak imarah, siap tulis kat pintu pagar, masjid ditutup Sabtu Ahad cuti. Astaghfirullahalazim. Menung tuan-tuan, Sabtu Ahad cuti. Tu boleh masuk Dipa Bali, hari apa semua cuti tuan. Masjid ni pun kaki tangan kerajaan juga kan tutup. Masjid yang tadi ustaz sebut 24 jam ni masjid kita ni 24 jam. Mainlah. Saya Ustaz Haris, saya teringat masa saya belajar dulu. Dia ada satu sesi soal jawab di Radio Perak. Yang jawabnya Tuan Syekh Muhammad Noor, ustaz kita lah. Ustaz Syekh Muhammad Noor tu jadi guru kami. Dia pula buat sesi soal jawab di Radio Perak. Jadi ada seorang pemanggil. Ustaz nak tanya sikit. Saya ada pergi ke masjid negeri. Ya. Ramai benar orang gila ya pun, kata dia. Dia kata ramai benar orang gila di masjid tu. Yang tidur lah, yang tidur dekat tandas lah, yang ngacau orang sembahyang lah. Apa cerita ni tuan? Banyak benar orang gila datang. Apa jawab Tuan Syekh Makno? Kata, yang tak gila tak nak datang, orang gila lah datang, kata dia. Sudah tuan-tuan. Lah, betul tuan-tuan. Yang saya tak boleh lupa bila guru kita Ustaz Rahim, Haji Abdul Rahim. Ustaz Abdul Rahim ni ustaz, dia tak ada sini boleh lah saya kata kat dia. Kalau dia ada saya malas kata. Saya dengan dia pergi ceramah di Felda Besaut. Sungkai, Felda saya lah, Felda Besaut. Saya Besaut 1, hari tu ceramah di Besaut 3. Dia bawa kereta, saya tak ada lesen, saya duduk sebelah dia, dia bawa kereta. Ya ustaz, entah semak bacaan anak. Baik ustaz. Tuan-tuan tahu tak, dia baca Quran dengan saya tanpa tengok Quran daripada Ipoh sampai ke Sungkai. Gini. Langsung saya tak boleh dengar radio tuan-tuan. Benar. Memang ingat Quran di kepala otak dia tuan-tuan. Tu Ustaz Rahim. Ingat sungguh. Balik sekejap lagi, tak tidur. Dia suruh saya semak lagi. La ilaha illallah. Tanpa tengok Quran tu, bawa kereta. Kita pula sekarang bawa kereta tak tengok Quran. Duk dengar radio sampai rumah. Daripada Ipoh sampai Johor. Segala radio dengar lagu. Lagu hak tak tahu apa pun ada. Begitu syulit. Lupakan rehan. Langsung tak ada Quran pula. Begitu syulit. Kerana rehan baik. Seronok-seronok langgar kereta depan. Sudah. Bila langgar kereta depan, anak jawab, siapakah yang salah? Aku tak tahu. Lah, tuan-tuan, Nabi dia membina Masjid Quba, asas dia takwa. Sebab tu Nabi nak ajar kepada kita, nak buat masjid berasaskan takwa, takut pada Allah. Nak melahirkan orang yang duduk dalam masjid, orang yang takut pada Allah. Hari ni tuan-tuan untung, kita duduk di satu tempat yang masjid dah aktif, yang Tok Imam dia muda-muda belaka buat program macam-macam. Untuk apa? Melahirkan insan-insan yang bertakwa. Ini nombor 1. Cuba tuan-tuan tengok masjid yang dibina dengan ketakwaan, kita rasa seronok nak masuk dalam dia.
Lapang, tenang. Saya ceramah dah daripada saya belajar tahfiz tahun 90 sampai sekarang 2022. Saya dah ceramah 32 tahun. 32 tahun. Waktu saya belajar di Mahat Tahfiz Perak, Syekh Muhammad Nur Mansur tu, tuan guru ni. Kazim. Ya tuan. Kamu ganti aku kejap. Mana tuan? Wisma Persekutuan ada ceramah lepas sembahyang Jumaat. Ada another hair. Baik-baik tuan. Itulah kali pertama saya ceramah di Wisma Persekutuan, Jalan Panglima Bukit Gantang. 32 tahun yang lepas. Sepanjang 32 tahun saya mengajar di Malaysia ni tuan-tuan, 2 masjid yang saya rasa Allahu Akbar. Satu masjid di Cangkak Lobak. Tuan-tuan keluar tol Bukit Merah, tuan-tuan masuk kanan. Belah kanan sikit naik bukit, itu Lake Town. Tuan-tuan terus lagi, tuan-tuan akan jumpa masjid belah kiri. Masjid diperbuat daripada kayu sepenuhnya. Saya ceramah dari jam 10 sampai jam 12. Aircon tak ada, kipas angin pun tak banyak, tapi masjidnya cukup sejuk, cukup tenang, cukup seronok. Saya sampai tak nak berhenti, tuan-tuan. Apa ni duduk dalam masjid ni, saya rasa seronok sangat ni. Pasal apa? Bila makan tengah hari lepas zuhur, jawatankuasa beritahu, Ustaz, masjid ni dah 100 tahun lebih. Masjid ni kami bina dengan gotong royong. Dihanyutkan kayu balak daripada atas, ambil kayu, potong buat masjid gotong royong, Ustaz. Gotong royong orang tua-tua dulu 100 tahun lebih. Adik-adik orang muda, kalau adik-adik pergi konvoi, daripada pergi konvoi ke Terengganu pergi cari jus buah, baik adik-adik pergi cari dekat Cangkak Lobak. Apa pergi cari jus buah kat Taman Cepaka mu ada. Sanggup pergi Terengganu. Pergi kedai ada, orang tak ada. Dia pindah KL dah. Pergi KL pula. Astagfirullahalazim. Baik pergi masjid Cangkak Lobak tu. Sejuk, tenang. Masjid yang dibina tak ada niat apa-apa, melainkan kerana Allah. Kamu akan seronok dalam dia. Macam adik-adik sekarang pergi ke Quba, macam tuan-tuan pergi Quba. Allah, tuan-tuan, betul kita rasa seronok, tuan-tuan. Satu lagi masjid yang tuan-tuan kena pergi, yang sangat sejuk, tenang, damai. Nama dia Masjid Berincang. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bila kita ambil wuduk tu, ya Allah, sejuknya. Masjid Berincang, Ustaz, di Cameron. Allah. Cuba pergi tengok, saya tak bohong lah. Cuba pergi ambil waktu subuh. Tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Jadi kita niatkan pembinaan masjid kita kerana takwa. Dalam masjid ini sama aja. Kamu ustaz ke, kamu datuk ke, kamu datuk seri ke, kamu sama ke, kita sama aja. Mai lambat belakang, mai awal depan, sama. Dia takwa yang melebihkan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, salah satu ciri yang kita nak daripada masjid ialah bersih. Orangnya bersih dan masjid itu sendiri bersih. Jom tuan-tuan, kita jaga masjid kita bagi bersih, bagi cantik. Jenuh tulis kat tanah masjid, sila pam selepas guna. Ada yang buat pantun lagi, tak faham lagi, tak tahu lah tuan-tuan. Ada yang tulis besar-besar tu, buh A4, buh laminate pula bubuh. Jangan menconteng dinding. Laminate tu pun dia orang ambil. Tok Siap datang bawa marker pen. Jangan conteng dinding. Orang mau masuk, jangan conteng dinding. Orang jawab pula, kamu yang conteng. Datang orang nombor 3 pula, sama je kamu berdua. Lalas satu pintu pula conteng, tuan-tuan. Kita tak nak. Kita nak di sini bersih. Dan tuan-tuan, kekalkan kebersihan ini. Kerana inilah anjuran pertama Masjid Quba. Orangnya dalamnya hati bersih, jiwa bersih, bersih tauhid, bersih akidah, bersih tubuh badan. Malah masjid itu sendiri bersih. Saya bercita-cita sangat dalam hati saya, tuan-tuan. Walaupun saya tak benci pada burung merpati, saya tak benci dia, tapi alangkah bagusnya satu hari nanti tidak ada taik-taik burung merpati di dataran Masjid Quba yang kita terpaksa berjengkit-jengkit.
Kadang-kadang kita begini, bila kita lalu, orang taburkan burung merpati punya makanan. Dia terbang tu pula, oh, pop jatuh atas kepala kita. Jatuhnya tak seronok sikit tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi nanti, tak payah masuk ikut-ikut dataran utama, tuan-tuan masuk ikut dataran yang baru dibuat. Di situ tidak ada burung merpatinya. Bersih, lapang, seronok masuk. Wallahu a'lam. Ya, nak bagi dia pula. Terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas. 2 poin yang saya dapat Datuk daripada kongsian Datuk ni. Yang pertama, masjid ini dibina atas dasar takwa. Yang kedua, masjid mesti bersih. Bukan masjid saja bersih, orang yang datang, jemaah yang hadir pun perlu bersih. Alhamdulillah. Ustaz dapat 2 lah poin. Saya dapat 3. Yang ketiganya, marilah mari pergi mengundi. Itu poin yang ketiga. Tak ada. Alhamdulillah. Baik Datuk. Bagi meredakan forum kita, suhu forum kita pada malam ini, kalau di TV tu ada rehatnya kan, forum kan, ada rehat ya, iklan. Kita rehatlah sebentar. Saya serahkan kepada pengurusi majlis Ustaz Syafiq kita. Silakan Ustaz. Rehat. Oh. Ada rehat, ada forum rehat. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan pertama tadi kita telah mendengar perkongsian daripada kedua ahli kita. Sekarang kita nak masuk ke perkongsian yang kedua. Tadi kita dengar dulu semua imam dan adik-adik nafis kita ni menjadi dalam merdu. Sejak datu insya-Allah Allah. Saya kembali kepada Ustaz Ais Fadilah. Ustaz, untuk membina tamadun, Rasulullah bina masjid sebagai pusat tarbiyah masyarakat. Dan kita tak nafikanlah Masjid Sultan Azlan Shah ini berada di lokasi yang strategik di tengah pekan Lepoh ini. Tapi itulah Ustaz, masih ramai lagi tak hadir ke masjid kita Ustaz. Saya pun nak tahu sebab Ustaz. Sebab masjid tidak penuhi jemaah, atau adakah sebab rezeki negara atau sebab masjid itu tak mesra jemaah Ustaz. Dan lagi satu, minta Ustaz cadangkan untuk macam mana nak mengimarahkan masjid ini Ustaz. Silakan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah kita meneruskan lagi bicara ilmu kita dalam forum kita pada malam ini, cinta Rasul, cinta Nabi, cinta masjid. Ya. Bila kita berbicara tentang masjid, kita tidak dapat nafikan bahawa masjid adalah pusat segala-galanya. Masjid adalah nadi kepada ummah. Kalau kita tengok mana-mana tempat yang masjidnya tak hidup, memang tempat itu bermasalah. Ya. Saya pernah Datuk Kazim, kadang sedih juga tu, pergi semayang kita jemputan ceramah ni zaman-zaman mungkin tidak ada apa orang kata zaman-zaman tahun 90-an dulu. Pergi ceramah singgahlah semayang ceramah lepas Isyak, singgah semayang maghrib. Allah tu semayang imam, jemaah 2 orang, saya rasa jemaah 2 orang tu Bilal dengan Siak kamu. Masuk saya seorang. Habis semayang maghrib, saya cakap kat dia. Saya tanya dia. Saya kata, Tuan Imam tu pun dah terketar-ketar, sian tengok. Tuan, mana lagi jemaah sini maghrib ni? Masjid boleh tahan. Dia kata, hari ini kurang cik katanya, selalu ramai. Ramai tu berapa? 5 orang kata, mampu. Jadi nak cerita tuan-tuan, itu zaman itu. Hadirin hadirat. Bila kita cerita masjid, siapa-siapa je, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, anak kelahiran masjid.
Imam Bukhari anak kelahiran masjid. Semua imam-imam yang hebat-hebat, ulama-ulama kita semua anak kelahiran masjid. Kita pun tahu tadi cerita Datuk sebut tentang Masjid Nurusi Sa'alat Taqwa. Min awali baitin ahaqu an taquma fihi. Maknanya masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Bagaimana konsep masjid itu Jadi kita apa beza masjid kita hari ni? Saya nak kongsilah mungkin di sini dah pernah dengar daripada seorang yang kita viral dulu. Yang kita tengok masjidnya sembahyang subuh. Sembahyang subuh macam tuan-tuan. Sembahyang subuh berjemaahnya macam sembahyang Jumaat. Masjid Taman Temeloh Jaya tuan-tuan pun tahu, boleh apa nama, boleh Google. Masjid Taman Temeloh Jaya Pahang. Ngurusinya nama Datuk Dr. Abdullah Ismail Ustaz apa nama Tuan Syed kita dah pernah pergi jumpa Kita jemput hari tu di depan Kuala Pisang tu apa nama? Hotel Riverfront. Kita jemput tuan-tuan masjid hadir. Alhamdulillah dia bagi. Tapi ialah dia pun menghadapi masalah yang sama. Peringkat mula-mula dipegang 2006, masalah sama. Apa nama dia kata jemaah kurang, majlis ilmunya sangat sangat sedih, duit masjid tak ada. Mana suasana masjid memang dahsyat teruk. Dia buatlah kempen lah. Macam kita buat kempen pilihan raya. Tuan-tuan tengok orang kempen pilihan raya kan? Tengok orang di politik kempen macam mana. Saya ni satu Datuk nak telok ni. Orang politik cerita kat saya masa kempen ni. Nak ceritanya kempen dah sampai tak sedar. Sampai dah semayang Jumaat. Tahiyat tu tangan dia letak atas ribu orang. Tahiyatul Allah sampai dia tinggal. Sampai tidur pun mimpi pun kempen. Ada cerita dia. Jadi masjid. Kita tengok apa kata Dr. Abdullah Ismail Dia orang yang sangat humble dia cerita pengalaman dia. Dia buat strategi lah susun macam mana. Antara yang dia buat, dia kata banyaklah kempen yang tadi kita buat tadi. Alhamdulillah Masjid Azlan Shah, tahniah Syabas. Apa nama Masjid Azlan Shah, Masjid Koma. Jadi maknanya masjid itulah Masjid Taman Temeloh Jaya adalah masjid kita. Kalau dulu katanya Allah lampu rosak, lampu padam. Assalamualaikum, tuan pengurusi kena naik motor pergi. Paip bocor, pada paip tercabut, tuan pengurusi juga. Tapi alhamdulillah katanya. Ya, selepas ni saya tidur lena Ustaz. Bila dah orang kata berjaya kita wujudkan suasana kekitaan tu masjid kita, bukan jatuh kuasa punya, bukan imam siap bilal punya, tapi masjid adalah masjid kita. Tak ada masalah. Ada je masalah lampu terbakar, ada je orang buat. Itu hadirin hadirat dia. Begitulah dia kata saya tidur lena. Ya, jadi apa tindakan pertama? Tindakan dia dah ada pelan strategi. Dia adalah pelan strategi 2016 5 tahun. Kemudian dia kata antara yang dia buat lagi, dia kata yang pertama memberi seruan melalui khutbah yang kita buat. Tak ada dulu kita pun alhamdulillah khutbah kita di Perak kita buat. Kita sebut tentang kelebihan solat berjamaah. Ya. Yang kedua, pengumuman sebelum Jumaat. Mungkin sini pun buatlah kan. Merayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil pengurusi masjid contoh kan. Ini cerita masjid dia. Dengan ini merayu tuan-tuan. Dengan kesungguhan datanglah ke masjid. Masjid ni rumah Allah. Dia keluarkanlah hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan masjid. Memang kalau kita baca dalam sejarah Nabi, bila kita cerita Nabi tak pernah semayang selain daripada perang melainkan masjid. Orang lelaki ya, orang perempuan tak apa. Orang lelaki tak ada semayang seolah-olah begitu dah melainkan masjid. Melainkan uzur sangat dan sebagainya. Itu saya minta tuan-tuan ya. Pengumuman sebelum Jumaat, kemudian memaksimalkan peranan kuliah-kuliah bulanan. Ustaz berceramah dia cerita pasal solat jemaah. Selitkan sikit. Lagi, sebaran media sosial hari ini mudah. Jalan ada media sosial. Hari ini kan hebatnya peranan media sosial. Bagaimana dulu kita tengok di Amerika presiden ni boleh menang semua. Siapa yang
Siapa yang berjaya mempersepsikan orang, dia menang. Apa masalah ni kita gunakan media ni untuk kita tarik manusia? Tarik, insya-Allah. Sama orang muda ni, saya bangga ni Ustaz, ya. Semua orang muda-muda. Sebab Tuhan Nabi suruh apa? Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah sangat menyintai orang yang bertakwa. Wa hubbus taqiyya wa hubbus syabab littaqiyya syadda. Dan cinta Allah kepada pemuda yang bertakwa sangat-sangat. Maknanya, ya, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian ada edaran buletin masjid rumah ke rumah. Kita dah cuba buat, sebenarnya kita nakkan apa ni masjid ni, masjid Karyah lah maksud saya. Masjid apa nama bawah kerajaan ni tak apalah. Masjid Karyah. Adanya database anak-anak Karyah. Berapa orang anak Karyah di situ? Ya, berapa orang ni kalau rumah satu rumah A, Haris Fadilah bin Abdul Halim, siapa isteri dia? Anak dia berapa orang? Anak pertama belajar di mana atau dah kerja ke belum? Semua data lengkap. Telefon Ustaz Datuk, ni satu lagi tu. Masjid ke? Nyembang dengan pengurusi tu. Masjid kampung sikit lah, tapi taklah kampung sangat. Kata, Tuan Muzi, dalam masa makan ni lah, saya nak tanya sikit Tuan. Surau di bawah Tuan, surau tu saya cerita, surau di bawah pentadbiran masjid ni berapa? Dia tunggu lupa. Man, berapa Man? Dia tanya si usaha. Lagi saya tanya lagi. Anak Karyah ada berapa orang? Tak tahu. Lah saya tanya. Janda. Dia kapal. 3 saya nanti 4 saya itu. Oh, nanti 3 saya nanti 4 saya itu. Oh, sudah nombor. Ya. Kita tak tahu begitu. Karena apa nama informasi yang mereka berada subhanallah. Jadi yang kita menarik ada semua. Soal pribadi lain. Soal singkat, ini adalah bahasa singkat. Tapi kita nak cerita ini, kita tak tahu bagaimana fungsi atau bahasa itu tidak. Kemudian dia apa? Kata bagaimana kami itu orang sakit, kami bantu. Kami ini ada sakit, kami bawa. Sentuhan orang sakit. Baik. Tunggu kami bawa sendiri dan dia punya ni apa jelas. Kalau dia ada sakit, tak apa dia. Kalau saya rasa ini aku cukup aku. Kalau kami tak ada kalau kami tidak ada. Ini tak ada kalau baca dia semua. Ya, kita nak tarik sebab apa? Bila seorang ustaz tu dia sebut dia Cina masuk Islam, dia kata dia buat survey, dia tanya orang Cina, pernah tak gereja, pernah tak orang gereja ajak kamu pergi gereja? Hampir sampai mati jawab ya. Pernah tak orang Islam ajak kamu pergi masjid? Seorang pun tanya. Pangkah tu kan. Saya rasa malu pada diri saya. Tak pernah orang Islam ajak bukan Islam datang ke masjid. Tak pernah. Itu sebab dakwah kita tak terlebar. Kita tak boleh marah siapa-siapa tuan-tuan. Kita kena marah. Saya kena marah diri saya sendiri. Sebab apa? Kita bangga dengan banyaknya kita, tapi kita tidak
tidak mampu untuk menarik masyarakat bukan Islam kepada agama kita. Ya, sepatutnya kita ada nilai itu untuk menarik saudara-saudara seagama kita kepada saudara-saudara yang bukan beriman pada Allah untuk dia beriman pada Allah. Itu tugas yang besar sebenarnya yang perlu ada kepada kita. Jadi tuan-tuan, sebagaimana saya rasa jamuan perdana dah buat kan. Kemudian kesan limpahan semua ini, dia kata mesra kanak-kanak. Kanak-kanak suka masjid, kanak-kanak bahkan sampai ke peringkat kanak-kanak diberi tak beri duit. Siapa datang masjid diberi kupon. Kupon tu dia boleh tebus di kantin sekolah dia. Ya. Takat RM1 apa sangat? RM2. Ya, dia tak bakal bagi duit kan budak-budak tu buat benda tak elok. Dia tebus di kantin sekolah dia. Maknanya contoh kawasan masjid ada hubungan yang rapat dengan pengusaha kantin sekolah. Subhanallah. Itu antaranya lah ya. Mana kita ikhtiar lah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan dan puan anak-anak muda kita yang semua ni ada idea-idea yang hebat. Boleh utarakan ya. Kita tak kira. Niat kita satu, nak ajak manusia ramai ke rumah Allah, nak sama-sama sampai ke peringkat bila solat subuh berjamaahnya sama dengan solat Jumaatnya, bahkan lebih daripada solat Jumaatnya. Ketika itu Islam tidak akan kalah lagi. Kita bukanlah nakkan menang itu kita seronok nak bangga diri, tidak. Tapi kita nak rahmat, maknanya Islam itu akan menjadi pegangan yang kuat dan orang akan meletak akan duduk mensejahterakan manusia yang ada di alam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Saya serahkan balik kepada tuan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini seumpama macam menampar diri kita sendiri. Sebab apa? Apa yang dikatakan oleh Ustaz Haris Fadilah ini memang kena dengan kita. Bukan kami yang mentadbir masjid ni, tapi kita semua yang ada di masjid ni. Allah, itulah tujuannya kita hadir pada hari ini, untuk kita sama-sama muhasabah diri dan juga menjentik semangat kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berbalik kepada Datuk. Mungkin kesimpulan daripada Datuk. Ramai masyarakat kita pada hari ini yang meninggalkan sunnah. Adakah solat jemaah itu salah satu sunnah dalam Islam, Datuk? Mohon pencerahan pada Datuk. Terima kasih pada Ustaz Asrul, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal Islam itu melainkan hanya tinggal nama ya. Nama ya Islam. Tapi dia dah tak sayang pada Islam dia. Dah tak sensitif tentang Islam. Malah orang Islam mempertikaikan Islam tu sendiri. Ni yang sekarang tuan-tuan. Yang menakutkan kita orang Islam yang mempertikaikan syiar Islam. Ada orang tanya, masjid tu buat kuliah tiap-tiap malam tak habis-habis kena belajarnya pun. Demon ni tak habis ke belajarnya. Dia sendiri bertikai. Ada yang tak suka rumah dia dekat dengan masjid. Silap beli taman ni. Dulu saya beli tapak ni, tanah ni. Ingatkan tapak tu tapak taman permainan. Rupa dia orang buat surau. Bukannya apa kan, bising sikit lah kan. Itu cara jawab dia tuan-tuan. Dia boleh cakap, bukan apa kan, bising sikit lah kata dia. Kita nak tidur pagi-pagi tu, nak hari Ahad tu nak tidur lama lah kan. Tengok dia orang buat kuliah subuh mula kan. Nampak macam tak salah cara dia cakap. Yang kedua kata Nabi, la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Tidaklah tinggal Al-Quran itu melainkan hanya resam, tulisan. Tak dibaca lagi dah. Orang tak baca dah Quran. Kalau zaman kita dulu Ustaz Haris tahun 70-an, kecil-kecil dulu bawa pelita pergi rumah guru, baca Quran, bawa pelita, bawa torchlight. Tapi setiap rumah tu baca Quran. Walaupun elektrik tak ada, baca Quran. Sekarang ni elektrik dah ada, kipas dah ada dalam rumah, aircon pun ada, tak dengar bacaan Quran. Yang dengar ialah bacaan karaoke.
Rumah sana karaoke, rumah ni karaoke. Waktu gelap baca Quran, waktu cerah karaoke. Duk menyanyi lagu Tiara. Jika kau bertemu aku begini. Sudah. Tak beda dengan tua. Karaoke. Saya pergi ceramah di satu tempat belah-belah Lenggung. Hari itu Ustaz saya dengar radio. Di negeri Perak, iaitu di kawasan Lenggong. Kejadian berlaku di Taman Meru di Perak. Meru, astagfirullahalazim. Kompom dia ni tak lulus bahasa Melayu ke apa. Dia baca pula tajuk sukan. Pengendali skuad Sabah, Datuk Ong Kim Sui, berang apabila pemain-pemainnya berang Pak Long. Berang tu Terengganu. Tak tahulah. Pak saya apa? Pak saya dia buang atas I tu ada tanda tu dia buang. Zaman orang tua-tua dulu berang dia tulis I taling lah, I apa benda lah dia buang tanda tu. Tak erti nak baca dah. Meru ke Meru? Saya pergi belah satu tempat belah Lenggung. Ceramahnya lepas isyak. Saya sampai awal, pergi sembahyang maghrib. Tak apalah, saya belum makan lagi. Saya singgah kedai kopi tepi jalan tu. Minta bihun sup, minta teh kosong. Lepas datang tu ke kedai. Nak ke mana ni? Ada nak dengar ceramah tu ni. Oh, ceramah Ustaz Kazim kah? Ya. Saya cukup minat dengan dia. Saya tengok dia. Padahal saya depan dia. Saya tak pernah miss lah kalau dia ceramah, memang saya minat lah. Takkan makan saja kot. Dia tolak kat saya tu lagu karaoke tu. Kenalah 2-3 lagu tu. Astagfirullahalazim tuan-tuan. Pak cik ni biar betul. 2 kali saya jumpa tu Ustaz. Hari itu saya mengajak dekat Jabatan Pengairan Saliran. Tu dekat Bangunan Lama. Naik lift bawa kitab nak pergi mengajar. Datang orang tahan. Naik lift sekali. Ustaz mengajar di sini ke? Saya mengajar tingkat 5. Ustaz Kazim sihat ke? Driver saya tengok saya tengok driver saya. Sihat kot. Ustaz Kazim sihat kot. Dia duk mengajar di masjid kami. Saya kalau dia datang mengajar saya pai. Nampak benar nipu tuan-tuan. Ada hak jenis tu. Dia tak kenal. Tak perasan. Yang lagi menyeronokkan saya naik motor pergi kedai di rumah saya. Satu kereta belok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah Ustaz Kazim di mana? Tu rumah Ustaz Kazim. Mak saya je. Sama-sama saya pun pergi kedai. Balik kedai saya balik rumah. Kereta dia ada depan. Bukan yang tadi saya tanya. Yang tadi abang tanya. Lah awak Ustaz tak kata Ustaz. Abang tanya mana rumah Ustaz. Abang tak kata Ustaz Kazim ke? Saya jawab ni rumah Ustaz Kazim. Kalau abang kata ni ke Ustaz Kazim, saya hangguk. Dia tanya saya mana rumah Ustaz Kazim tu. Padahal dia tanya dekat saya Ustaz. Ni hidup zaman sekarang ni. Bayangkan tuan-tuan, hari ni ada orang yang kata Quran tapi dia tak pernah baca Quran. Nabi suruh kita baca Quran supaya kita ni menjadi sahabat. Al-Quran menemani kita di alam kubur. Teman kita. Tapi sayang tuan-tuan, teman kita yang paling rapat TikTok. Biru muka duk tengok. Bangun pagi TikTok dulu. Dahsyat. Ustaz Kazim mau main TikTok. Saya main lah, tapi saya cerita hal elok-elok. Cuma gambar video tu kadang-kadang masuk tu yang tak seronok. Kadang kita duk tengok dengan isteri kita, saya duk balas, duk masuk gambar hak tak elok tu, tak seronok. Pakai seksi tu. Kita istighfar, Ustaz. Astagfirullahalazim. Apa ni? Isteri sebelah kita, kan? Apa ni? Bila isteri pergi ke dapur,
tang mana hilang dah. Sudah. Anda faham? Tak faham sudah tuan. Nampak benar nipu tuan. Dia kita dah menukarkan daripada bacaan Quran kepada bacaan lain. Ni yang kita takut zaman sekarang ni, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Yang ketiga kata Nabi, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid mereka hebat tapi tak ada petunjuk, tak ada hidayah dalam dia. Yang ni lah tuan-tuan yang kita bimbang sekarang ni tuan-tuan. Sebab tu apa yang Ustaz Haris sebut tadi, kita kena cuba buat. Sunnahnya berjemaah. Saya pergi ceramah di masjid yang Ustaz Haris sebut tadi, saya pergi lama dah. Saya rasa saya pergi lebih daripada 10 tahun yang lepas. Saya pergi tuan-tuan, saya terkejut. Awaknya ramai sangat ni subuh. Subuh dia orang di antara 8 sehingga 15 saf. Tuan-tuan bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke belakang tu subuh. Bukan Jumaat, subuh. Loh. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Ramainya ustaz. Saya kata apanya ramai dengan subuh ni. Satu, masjid ni. Yang kedua, yang ramai lagi subuh tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Gerik, jalan nak pergi Kelantan tu. Masjid apa tu, nama apa tepi jalan tu. Lepas Pekan Gerik, tuan-tuan naik lagi tu, nak pergi dah ke Kelantan tu, ada satu masjid belah kiri. Saya pergi, ramainya masjid apa ni, ya Allah, seronoknya tuan-tuan. Yang seronoknya 60% anak-anak muda. Ni, hak di Gerik ni. Yang ketiga di Melaka. Yang ni dia orang buat kempen. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah 40 hari tanpa miss akan dihadiahkan basikal. Budak-budak sekolah pakai baju sekolah, main masjid, habis pi masjid, pi sekolah. Dapat basikal dia. Orang kaya sedekah basikal. Buat kempen tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah. Ini orang kaya kita buat kempen, buat lagu. Sedap tak apa. Ya benar faham? Tak faham sudah. Apa katanya duit hang yang banyak ni, hang gerakkan. Allah Ta'ala dia bagi kita ni supaya tolong menolong, at-ta'awun. Orang kaya janganlah simpan duit, puasa aja. Dia kaya, duit juta. Saya tak ada apa nak buat ustaz. Saya puasalah. Apa lagi nak buat kan? Puasalah. Tu puasa Mak Haji buka masaklah. Tak ada juga masak. Mak Haji buka puasa di masjid free. Astaghfirullahalazim. Dah lah duit berjuta, buka puasa pun menterkedarah hak masjid punya. Allah bagi kamu kaya supaya kamu cari jalan macam mana kamu boleh dapat syurga dengan wang kamu. Salah satunya menggalakkan orang ke masjid. Apa yang tak ada di masjid? Aircon pasang. Sebab ada orang yang tak mau ke masjid sebab panas. Mat, jomlah ke masjid. Malam ni Ustaz Haris mengajar. Oh, tak boleh. Panas. Anggap hijau. Udah peluk je. Tak tahan aku. 2 minggu lepas tu pasang aircon. Mat, aircon dah ada. Jomlah ke masjid. Aku dah pergi semalam. Sejuk tak tahan. Panas tak kena, sejuk tak kena. Ni apa yang jadi ni tuan-tuan? Sunnah yang kita tinggalkan, meletakkan hati kita ni ke masjid. Allahu Akbar. Sebab tu kena cari jalan. Anak-anak muda, adik-adik yang datang ramai-ramai malam ni, jom kita imarahkan masjid kita. Masjid kita mempunyai imam yang sedap. Rupa-rupanya imam yang sedap tu pun menarik perhatian orang. Penting tuan-tuan. Kadang-kadang setengah masjid dia tak kira. Saya sanggup bayar mahal pun tak apa, janji dapat imam sedap. Sebab dia menenangkan hati.
Dia baca Sudaisi sekejap lagi, dia baca Ghamidi sekejap lagi. Oh, baca Sa'id Al-Ghamidi, seronok tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Makcik leha tu berhenti sembahyang tengok. Dah kahwin ke belum imam? Astagfirullahalazim tuan. Bukan makcik leha sini, ini di Afrika ni tuan. Dia menyeronokkan. Kalau imam pun tak memahami jemaah. Allahu Akbar. Sudah tuan. Jemaah duduk di belakang ni. Silap ke datang malam ni. Lambatlah tarawih habis malam ni, ada pergi Taman Cepaka pun tak apa. Dia kira Taman Cepaka ya tak ni. Bilal pun main peranan. Daripada hati hang azan, insya-Allah jatuh dalam hati orang yang mendengar. Sebab tu Nabi pilih Bilal, Nabi pilih Ibnu Maktum, Abi Maktum. Seorang buta, seorang lagi kulit gelap. Bilal bin Rabah kulit gelap. Sebab tu saya tak heran orang yang kulit gelap semua suara sedap. Sungguh. Tuan-tuan cuba tengok penyanyi ni, Michael Jackson. Kulit gelap cuma dia tukar. Sedap. Whitney Houston. Kulit gelap. Hak mana kulit gelap semua nafas panjang-panjang tuan-tuan. Tak heran sejak zaman Nabi lagi Bilal bin Rabah dipilih. Dia bukan pilih hak handsome saja, dia pilih hak suara tu boleh tarik orang. Sebab tu saya tegur azan dalam radio tu. Sebab dia suka tarik. Allahu Akbar Allah. Apa siapa tercekik tulang ke apa? Banyak kali dah saya tegur tu. Hayya 'alas salat. Pasal apa? Tak boleh tak payah tarik. Pasal apa? Tak cukup nafas ke apa? Tak boleh main-main tuan-tuan. Azan ni dia menyentuh hati orang. Hati itu tersentuh. Siapa yang pernah tersentuh dengan azan? Seorang atlet bina badan. Badan sadar ni berketui. Saya tanya dekat dia, Datuk, kenapa Datuk berhenti sukan semua ni? Saya dengar azan subuh. Saya duduk kat penthouse. Dengar azan subuh, saya buka penthouse saya pintu tu. Ya Allah, aku dah lama tak ke masjid. Aku dah lama tak pergi subuh, ya Allah. Sejak daripada itu Ustaz, saya berhenti bina badan. Saya malu tengok diri saya sendiri pakai seluar dalam. Saya malu Ustaz. Sekarang pakai jubah tuan-tuan. Yang pakai jubah pula sekarang pakai seluar dalam. Ni masalah. Hidayah hilang pula dah tuan-tuan. Oi, subhanallah. Dia berubah sebab dia dengar suara azan tu. As-salatu khairum minan naum. Tak salah naum tu panjang. Sebab ada orang mengajar, tak boleh panjang. As-salatu khairum minan naum. Dia kena pendek. Kenapa? Nanti lagi tidur orang kata dia. Padahal boleh panjang. Minan naum. Tapi tak payahlah panjang benar. Minan naum. Naik pula dah tuan-tuan. Sudah. Semua benda ni diambil kira kalau kita nak panggil orang ke masjid. Termasuklah yang mengadakan kuliah. Jangan kita nak buat kuliah ni tuan-tuan, kita pilih janji tiap-tiap malam slot terisi. Tak. Ambil yang berkualiti, yang boleh menarik hati orang. Bukan menggalakkan permusuhan, bukan menggalakkan perpecahan. Sebab sunnah Nabi ketika hijrah mendamaikan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Di mana? Dalam masjid. Kalau masjid menjadi punca dan pusat perpecahan, siapa nak datang? Kenapa abang tak datang ke masjid? Pergilah masjid, tak payah. Tok imam tu bila khutbah tak ada kata apa, kata kat kita ya. Dah tak datang. Tok imam, kenapa tak ke masjid?
Saya elok-elok jadi imam, dia orang pecat saya. Tak balik umrah, saya tak ada dah jabatan. 4 kali saya rujuk nama saya dekat whiteboard, tak ada Ustaz. Loh. Tu yang saya tak mai. Saya cakap terang-terang Ustaz, saya tak mai dah masjid. Saya tak mau dah. Habis tu sembahyang di mana? Di rumah. Oh, Jumaat pun di rumah. Oh. Sampai isteri tanya abang, boleh ke sembahyang Jumaat di rumah? Tuhan faham masalah abang. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia orang kan. Masjid bukan tempat perpecahan. Masjid adalah tempat berkasih sayang. Ini sunnah tuan-tuan. Alhamdulillah di Perak ni saya tengok tuan-tuan dah ada dah masjid yang buat gerobok rezeki. Di Kuala mana kan? Di Kuala Kangsar tak silap saya. Gerobok rezeki. Letak beras, bihun, tepung semua ada. Yang mana susah mai ambil. Siap tulis lagi ke atas tu. Kalau anda perasan anda susah, ambil lah. Kalau anda menipu, jawablah di hadapan Allah. Letak balik bihun tu tuan-tuan. Dia tulis tu, kalau anda menipu, jawablah di hadapan Allah. Letak balik. Ada pula yang gerobok rezeki, dia bawa kereta kancil. Dia ambil 4 kampik beras jalan. Kancil baik lagi. King datang. Oh, sudah tuan-tuan. King Myvi datang. Habis tuan-tuan. Dia ambil semua sekali dalam YouTube keluar. Menung untuk siap. Habis tuan-tuan. Letak habis. Mencuri. Sebab tu, bila kita semua prihatin, kita akan jaga masjid kita. Sebab ada masjid tuan-tuan, datang lori, dia gulung kapet, masuk dalam lori. Curi kapet. Tok Siap datang naik motor pukul 10. Apa hal ni? Pengurusi minta basuh kapet. Oh ya ke? Dengan Tok Siap gulung sekali tuan masuk sini. Bila datang sembahyang Zuhur, pengurusi tanya, Haji, mana kapet? Tuan Haji kata nak vacuum. Vacuum bila? Itu lori datang ambil. Saya ngangkuknya, kata dia tuan. Sampai kapet pun orang curi. Subhanallah. Tapi ada masjid yang hebat tuan-tuan. Pencuri masuk dalam masjid tak boleh keluar. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu? Dia masuk dalam masjid nak curi tabung. Dan bila dia ambil duit, dia tak tahu mana pintu. Sampai datang subuh Tok Bilal, Tok Siap, dia merayu, tolong Tuan Haji, saya nak balik, tak boleh buka pintu. Tuan-tuan kena cari masjid ni. Apa amalan mereka? Apa jemaah mereka buat sampai masjid tu Allah jaga? Tak jumpa tuan-tuan pintu masjid. Hebatnya Allah Ta'ala jaga masjid ni tuan. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, jom, macam tadi Ustaz Halim, Ustaz Haris sebut, kadang-kadang kita tak raih orang-orang muda. Bila orang muda datang masjid, orang-orang tua duduk kaki 5, duduk isyak, okok daun. Saya seronok tuan-tuan tengok tok-tok imam, tok-tok Siap sambil dia kuliah, tunggu mayang isyak, duduk minum kopi O. Macam tadi Ustaz Haris sebut 5 orang sembahyang maghrib, saya numpang sembahyang. Saya buat jamak, buat sembahyang isyak pula. Tengah duk tahiyat nak masuk apa semua ni tuan-tuan. Sama-sama demo nyembang. Nak minum apa? Kopi lah. Semalam dah kopi. Botol pula. Tuan-tuan bayangkan tuan macam kedai kopi. Saya pun habis salam. Nak ke mana Ustaz? Ceramah depan tu. Ya. Semua tua-tua datang. Orang muda pergi mana? Sebab kadang-kadang kita tak raih orang muda. Nabi Muhammad meraihkan Muaz bin Jabal, anak muda. Usamah bin Zaid, anak muda. Ali bin Abi Talib, anak muda. Anak muda yang ke hadapan. Sekarang kalau anak muda datang ke masjid, tok-tok imam, tok Siap duk lepak, tuan-tuan. Datang anak muda naik motor 5 buah, Y3 suku. Agak-agak apa yang orang tua-tua ni kata? Haji, dia tengok budak-budak no, ramai budak malam ni. Jaga tabung kau berjalan pula. Dia bercakap apa? Jaga tabung, takut berjalan, kata dia. Bila kita dah mula anti dengan budak-budak, habislah. Tengok adik kita duduk berlari 2 orang. Nampak? Oh, ramai yang duduk tengok. Aku sepak budak-budak ni kan. Itu yang dia terajang tu, keluar dalam CCTV duduk rakam. Bila orang nak datang masjid, tengok budak-budak, kita duduk tengok. Bapak tak datang, anak datang, menyemak. Salah tu.
Ni budak-budak yang kita kena marah kalau orang tua-tua berlari. Tu baru betul. Budak-budak macam tu lantak dia orang lah tuan-tuan. Bila kita mesra dengan semua orang macam mana Nabi buat, masjid ini adalah kecintaan. Tak pergi masjid susah hati. Tak datang kuliah maghrib susah hati. Tiap-tiap malam seronok kuliah maghrib. Duduk di rumah demam tak boleh datang. Abang nak pergi juga. Jangan. Awak tu Covid, duduk diam di rumah entah ni. Malam ni Ustaz Kazim mengajar, ya Allah, abang nak dengar dia. Tak apa pula dia ngumpat malam ni. Astagfirullahalazim. Dia boleh cakap, tak apa benda pula dia ngumpat. Kalaulah kita rasa seronok macam tu, maknanya hebatlah masjid kita. Jadi tuan-tuan, jom kita bantu jawatankuasa masjid, bantu pentadbir masjid. Macam yang Ustaz sebutkan tadi. Kalau lampu rosak tak payah dah, kita sendiri main repair. Kalau tandas sendiri rosak, tandas kita rosak, kita sendiri call Indah Water, tak apa saya bayar. Yang banyak sekarang menuding jari, tengok tu. Lampu tu dah 4 bulan tak menyala. Apa masjid ni? Dahsyat. Dia tengok lampu tu pula. Aku kira daripada semalam lampu tu tak menyala. Kenapa tak repair? Jenis ni banyak tuan-tuan. Bila imam lambat sikit, tengok gaji dapat awal, tugas lambat, nampak tu. Orang macam ni tuan-tuan, tarik dia letak jadi imam. Tuan Haji, sila jadi imam. Serta-merta batuk tuan-tuan. Yang ni jenis ni banyak. Macam ni, saya kalau Zuhur dan Asar, insya-Allah saya boleh jadi imam. Maghrib ni maklum saja. Nampak? Jenis ni banyak tuan-tuan. Ni nama dia parasit yang duk merosakkan dalam masjid. Kita tak nak golongan yang merosakkan. Kita nak golongan yang membantu menegakkan, bantu menaikkan, macam mana zaman sahabat dulu. Mereka menaikkan, menghidupkan masjid menjadi suatu kecintaan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz di atas penyampaian beliau sebentar tadi. Dan dengan kesimpulannya sebagai alhamdulillah, jom kita hidupkan sunnah. Hadirlah masjid kita ini, Masjid Sultan Azlan Shah. Setiap hari kita ada kuliah maghrib, Sabtu Ahad ada kuliah subuh. Selepas kuliah subuh kita ada sarapan pagi. Saya jemput seluruh ahli karya datang ke masjid ini, datang insya-Allah. Mudah-mudahan kita pada malam ini dapat manfaat dalam majlis ilmu dengan meraihkan lahiran seorang insan yang memberi rahmat seluruh alam. Dan jangan lupa bulan ini juga lah kewafatan insan muda ini bertemu penciptanya. Mudah-mudahan setiap bulan kita terus mengingati kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimat, ayahanda dan ibunda. Terima kasih tak terhingga kepada Datuk Ustaz Kazim, masih Datuk. Terima kasih kepada Ustaz Haris Fadilah atas kehadiran, atas persudian bersama kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah, maafkan saya di atas segala kekurangan semasa mengemudikan forum ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan